melebarkan empire dia sehinggalah sampai boleh menggegarkan tentera Rom ini. Walaupun tak berjaya tapi dia tak boleh menakutkan tentera Rom daripada meluaskan empire dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aja Share Channel. Okay, pada anda yang baru saja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Dan jangan lupa untuk kongsikan maklumat-maklumat PDPR yang terbaik. Perkongsian untuk semua. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Sirah Darjah Khas bab yang ketiga, iaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jom. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan di Mekah pada tahun 613 Masihi. Okey, beliau adalah anak kepada Abi Sufyan, ketua kaum Quraisy yang terkemuka pada zaman jahiliah. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan antara orang yang sangat kuat menentang Rasulullah SAW. Tetapi apabila Rasulullah SAW menakluki Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Abi Sufyan dan anaknya Muawiyah memeluk Islam. Kerana kasih kepada Rasulullah, keluarga tersebut berpindah ke Madinah untuk tinggal bersama di sana. Okey, memandangkan Muawiyah seorang yang cerdik dan mempunyai pengetahuan kerana beliau boleh membaca dan menulis, Rasulullah SAW melantiknya sebagai penulis wahyu. Okey. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Muawiyah dilantik menjadi gubernur di wilayah Urdun dan Damsyik. Okey. Semasa menjalankan tugas sebagai gubernur, beliau telah mempamerkan kebolehan sebagai tokoh politik yang handal. Beliau menjalankan tugas dengan cemerlang serta dapat menyelesaikan banyak masalah secara diplomasi. Ini antara kelebihan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Dari sisi kebaikan dia ni seorang yang hebat berpolitik, seorang yang hebat cemerlang dalam menyelesaikan semua masalah-masalah antara diplomasi. Pada tahun 35 Hijrah, Khalifah Uthman dibunuh oleh para pemberontak yang merusuh di kota Mekah. Kota yang menjadi pusat pentadbiran negara Islam itu. Berikutan peristiwa tersebut, Muawiyah menuduh Sayyidina Ali bin Abi Talib terlibat dalam pakatan membunuh Khalifah Uthman. Sayyidina Ali ini menafikan tuduhan tersebut dengan memberikan bukti-bukti yang sahih. Sesungguhnya begitu, Muawiyah tidak mahu mempercayainya. Dia tak percaya bahawa Khalifah Sayyidina Ali ini tak bunuh Khalifah Uthman. Jadi sekarang ni apa yang berlaku? Oleh itu ketika dia diminta supaya memberikan bai'ah kepada Sayyidina Ali, beliau enggan patuh. Sebaliknya mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah dan menjadikan Damsyik sebagai pusat pentadbiran. Nampak, dia sekarang tak setuju, dia tak setuju dengan Sayyidina Ali ini, lalu dia tak nak bagi bai'ah, dia istiharkan diri sebagai khalifah dan menjadikan Damsyik, kota Damsyik itu sebagai pusat pentadbiran dia. Okey, pada 17 hari bulan Ramadan tahun 40 Hijrah, Sayyidina Ali pula dibunuh. Baginda dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Okey, berikutan peristiwa tersebut, umat Islam melantik putera baginda iaitu Hasan bin Ali. Setelah hampir 6 bulan memerintah, Sayyidina Hasan melihat perpecahan umat Islam menjadi semakin parah. Okey, jadi demi untuk perpaduan, baginda rela menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini dengan harapan beliau dapat memulihkan keadaan dan berusaha menyatukan semula umat Islam. Sebab masa itu
keadaan umat Islam dah berpecah belah. Jadi apa yang berlaku? Tengok keadaan yang amat teruk ini. Jadi Sayyidina Hasan ini pun melepaskan jawatan, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harapan dapat menyelamatkan keadaan yang berlaku. Sebagai ucapan terima kasih atas keikhlasan Sayyidina Hasan, Muawiyah telah menghantar kertas kosong yang telah ditandatanganinya kepada Sayyidina Hasan dan menyuruh baginda menyatakan apa juga syarat yang dikenakinya. Sayyidina Hasan tidak memberikan banyak syarat, cuma yang paling penting ialah jawatan khalifah mesti dikembalikan kepadanya semula jika baginda masih hidup selepas Muawiyah meninggal dunia. Tapi apa yang berlaku semasa Muawiyah menjadi khalifah, umat Islam tidak juga bersatu, malah berpecah menjadi 3 golongan, iaitu yang pertama golongan penyokong Sayyidina Ali, yang kedua golongan yang digelar sebagai Syiah, yang kedua penyokong beliau sendiri, dan yang ketiga kumpulan yang menentang kedua-duanya. Dan Muawiyah yang digelar sebagai Khawarij. Nampak bila mana dah bagi pada Muawiyah, bukan makin okey, tapi semakin memburuk sampai terpecah kepada 3 bahagian. Yang pertama kepada yang menyokong Sayyidina Ali semata yang namanya Syiah, yang kedua menyokong Muawiyah, yang ketiga menentang kedua-duanya. Okey, kita pergi pada pemerintahan. Sebagai pemimpin yang bijak dan berdiplomasi, Muawiyah berjaya menyelesaikan beberapa perkara yang berbangkit itu dengan banyak. Antara langkah diambil untuk mengekang perkara tersebut ialah yang pertama, memindahkan pusat pentadbiran kerajaan daripada Madinah ke Damsyik. Pada pandangannya, langkah ini penting kerana selain daripada untuk menjaga kekuatan politiknya, juga Damsyik terletak berhampiran dengan pusat kerajaan Rom. Beliau berazam untuk menakluki wilayah-wilayah Rom kerana kewujudan wilayah tersebut adalah merupakan ancaman kepada kerajaan. Dipindahkan daripada kota Madinah sebagai pusat perniagaan, pusat pentadbiran itu dipindahkan daripada Madinah, dipindah kepada kota Damsyik. Sebab apa? Dia nak menakluki Rom, sebab dia anggap Rom itu sebagai satu ancaman kepada pentadbiran dia. Yang kedua, apa yang dibuat? Mengubah sistem pelantikan khalifah daripada bentuk syura kepada rundingan kepada warisan. Ini yang bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Apa dibuat? Diubah sistem syura itu kepada sistem warisan. Okey. Tujuannya ialah untuk menyekat pengaruh golongan Syiah yang menentangnya. Okey, perubahan tersebut lain memungkiri janji kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Ia juga merupakan perubahan terhadap prinsip asal penubuhan negara menurut Islam. Okey, kerana pelantikan ketua negara berasaskan keturunan seperti yang dilakukannya itu merupakan tradisi yang diamalkan oleh raja-raja Rom dan Parsi yang tidak beragama Islam. Seterusnya, selain meminda syarat pelantikan khalifah, beliau juga mengubah beberapa budaya hidup para pemimpin negara daripada hidup sederhana kepada kehidupan yang mewah. Okey. Kehidupan yang sederhana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk dicontohi oleh umatnya. Disebabkan itu, para khulafa ar-rasyidin rela hidup sederhana walaupun mereka menjawat jawatan tertinggi. Antara gaya hidup yang mewah dan lebih berprotokol yang diamalkan oleh kerajaan Bani Umayyah ialah khalifah mesti mempunyai pengawal peribadi dan mesti diberikan keistimewaan kepadanya melebihi rakyat biasa. Dah terbalik pula. Kalau kita lihat pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, mereka ini hidup dalam keadaan yang sederhana. Tapi bila mana Muawiyah ini menjadi pemimpin, dia ubah kepada gaya yang serba mewah. Dia ada bodyguard di sisi dia. Nampak apa yang dia buat. Dalam sistem pemerintahan, Muawiyah juga dikatakan mengembalikan semula semangat asobiah atau semangat perkauman. Rakyat berketurunan Arab diberi layanan yang lebih istimewa daripada rakyatnya yang bukan berketurunan Arab. Itu bila lebih mengutamakan suku sakatnya dalam pelantikan jawatan. Saya cakap sebelum ni, saya ceritakan bagaimana Muawiyah ini anak dia jadi yang ni jadi apa, anak saudara jadi tentera, yang ni jadi macam-macam lah.
Ni apa anak dara jadi tentera, yang ni jadi panglima perang, semua adalah suku sakat dia sahaja. Okey, Muawiyah juga dianggap pemimpin yang bijaksana. Walaupun dalam masa sama dia dianggap sebagai bijaksana. Kenapa? Beliau berjaya membangunkan negaranya dengan pelbagai-bagai cara untuk melancarkan perhubungan. Beliau menyusun sistem pos serta memperbaiki jalan-jalan raya. Untuk memajukan sektor pertanian, beliau memperbaiki sistem tali air. Bagi menjaga kepentingan rakyat pula, beliau mendirikan hospital, rumah orang cacat dan rumah anak yatim. Ini antara kelebihan dia. Dia bina pula sistem tali air. Lepas tu dibuat pula rumah untuk anak yatim, rumah untuk orang cacat dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat baiklah. Okey, kita pergi pada penaklukan. Okey, pada peringkat awal pemerintahan, kerajaan Bani Umayyah ini diancam oleh gerakan Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah dikatakan mengganggu ketenteraman awam di beberapa kawasan, sementara golongan Khawarij pula dikatakan dapat menawan beberapa kawasan di wilayah-wilayah tertentu. Okey. Khalifah Muawiyah mengambil langkah bijak untuk mengatasi masalah tersebut dengan pelbagai cara diplomasi. Antaranya memanggil ketua-ketua kumpulan lalu menyuruh mereka menjelaskan perkara-perkara mereka yang tidak berpuas hati. Beliau mendengar segala runtutan mereka dengan teliti. Selepas itu beliau berjanji untuk memaafkan baginda sekiranya mereka mereka menghentikan segala kegiatan yang boleh mengancam ketenteraman awam. Ini dia panggil ketua-ketua ni, dia bawa bincang, dia luahkan rasa ketidakpuasan hati itu, kemudian dijanji untuk memaafkan mereka kalau mereka ini hentikan segala kegiatan yang boleh mengancam ketenteraman awam. Okey, bagi mematahkan golongan Khawarij, beliau melantik Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur di Basrah serta menyerahkan tanggungjawab kepadanya untuk menghapuskan mereka. Dengan tindakan tegas yang diambil oleh Mughirah ini terhadap golongan kumpulan tersebut, keadaan keselamatan di seluruh negara menjadi kawal. Nampaknya apa dia buat? Dia suruh Mughirah ni untuk mengawal keadaan negara. Jadi kan bila mana keadaan itu disebabkan Mughirah ini seorang yang tegas, maka negara pun menjadi lebih terkawal. Okey. Kejayaannya menyelesaikan masalah dalaman telah mendorong Muawiyah untuk meluaskan empire Islam di beberapa wilayah berhampiran yang terletak di sebelah timur. Bagi mencapai cita-cita tersebut, beliau melantik Abdullah sebagai gubernur panglima perang. Abdullah ini diarah menyerang wilayah Sinat di India dengan dibantu oleh tentera-tentera Turki. Walau bagaimanapun, rancangan tersebut telah gagal kerana Abdullah terbunuh di medan perang. Okey. Nampak dia sekarang dia nak sebarkan dia punya pengaruh dia punya kuasa dia cuba untuk menawan pula wilayah Sinat dekat India. Lalu dihantar Abdullah tapi tidak berjaya, gagal kerana Abdullah itu telah terbunuh di medan perang. Okey. Pada tahun 665 Masihi, Khalifah Muawiyah ini melantik pula Mukhallab bin Abi Safrah sebagai gubernur bagi wilayah Parsi. Beliau diarah supaya meneruskan usaha Abdullah dengan persediaan yang rapi. Kata Mukhallab ini dapat menawan Lahore, Kabul dan Khorasan dekat India sana. Nampak bagaimana dia cuba juga akhirnya berjaya ditawan di India. Okey, berikutan kemenangan tersebut, Khalifah Muawiyah melantik pula Sa'id bin Uthman bin Affan menjadi gubernur Khorasan. Beliau diarah menyiapkan tentera yang kuat untuk menyerang Sinat, Bukhara dan Samarkand. Dekat India tu dia nak kuatkan tentera dia. Dia lantik pula Sa'id bin Uthman bin Affan ini untuk sebagai gubernur Khorasan. Jadi dia pula diarah untuk menyiapkan tentera yang kuat untuk menawan Sinat, Bukhara dan Samarkand. Jadi arahan tersebut dipatuhi oleh Sa'id lalu melancarkan serangan ke atas wilayah tersebut sehinggalah berjaya. Ini antara kejayaan-kejayaan dia lah. Ada juga kelebihan di mana dia ini mampu untuk bijaksana merangka kekuatan tentera, macam mana dia boleh menawan wilayah-wilayah tertentu dengan kebijaksanaan dia. Itu yang kita boleh jadikan sebagai satu kelebihan dia lah.
Okey, untuk menaluki wilayah-wilayah di bahagian barat pula, Khalifah Muawiyah melantik Uqbah bin Nafi' sebagai ketua tentera untuk membebaskan Tripoli dan Tunisia daripada penjajahan Rom. Berkat kesungguhan Uqbah dan tenteranya, kedua-dua wilayah tersebut dapat ditawan. Okey. Ramai kaum Berber menganut Islam dan menyertai pasukan tentera bagi membantu angkatan tentera Islam yang sedia ada. Hasilnya, beberapa wilayah lain di Afrika Utara dapat dikuasainya. Okey. Berikutan kejayaan wilayah-wilayah sebelah utara, Uqbah bin Nafi' pula membangunkan lagi kota Qarawin dan kemudian memajukan pula sebuah kota lain yang di Iskandariah untuk dijadikan sebagai pangkalan tentera laut. Nampak dia lebarkan lagi. Wilayah itu lebar lagi, dibuat pula pangkalan laut pula. Pada tahun 667 Hijrah Masihi, sebuah angkatan tentera laut Islam pertama dibentuk. Bayangkan ada pula Navy orang Islam, tentera laut. Dibentuk pula. Untuk mengetuainya, Khalifah Muawiyah melantik puteranya sendiri iaitu Yazid bin Muawiyah sebagai angkatan tentera laut yang pertama terdiri daripada 1,700 buah kapal perang. Bayangkan 1,700 buah kapal perang. Begitu hebatnya, besarnya tentera laut Islam ketika itu. Okey, tugas tentera laut Islam tersebut ialah membebaskan kota Konstantinopel daripada penjajahan Rom. Okey, turut serta dalam angkatan tersebut ialah para sahabat Nabi, antaranya ialah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Abu Ayyub Al-Ansari. Angkatan tersebut cuba menyerbu kota tersebut tetapi gagal. Walau bagaimanapun, mereka berjaya melemahkan kekuatan tentera Rom di Laut Mediterranean serta dapat pula menguasai beberapa pulau berhampiran seperti Pulau Cyprus, Rhodes dan beberapa pulau yang lain. Nampak bagaimana dia ini melebarkan empire dia sehinggalah sampai boleh menggegarkan tentera Rom ini. Walaupun tak berjaya tapi dia tak boleh menakutkan tentera Rom daripada meluaskan empire dia. Okey, kita pergi pada kesimpulan. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang sahabat Nabi yang bijak dan berhemah tinggi. Justru Rasulullah SAW telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai penulis wahyu. Walaupun beliau tidak termasuk dalam senarai Khulafa' Ar-Rasyidin dan mengubah sistem pemerintahan berasaskan syura kepada sistem pemerintahan beraja, namun beliau meninggalkan jasa yang besar terhadap Islam, terutamanya dalam usaha mengasaskan sistem pentadbiran negara yang lebih teratur dan tersusun. Ini betul. Kita lihat bagaimana walaupun kita melihat sisi yang lain, tapi kita tengok antara sumbangan dia. Bagaimana kebijaksanaannya menyusun negara dengan lebih teratur. Ada rumah sakit, ada rumah orang cacat, ada sistem tali air yang sempurna, sistem ketenteraan laut. Ini semualah hasil daripada kebijaksanaan dia. Bagaimana dia ini melebarkan sayapnya hinggalah ke barat, hinggalah ke Konstantinopel dan sebagainya. Antara jasa yang tidak boleh lupakan ialah kewujudan wilayah-wilayah Islam di daerah-daerah yang dahulunya tertakluk di bawah kekuasaan Rom dan Parsi seperti Sinan, Khorasan, Iskandariah dan beberapa kawasan di Afrika Utara sehingga kini adalah hasil perjuangannya yang gigih itu. Itulah antara kelebihan dia. Kalau tidak, Islam tidak akan tersebar di seluruh dunia. Ini adalah antara salah satu usaha yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Saya mengharapkan seperti biasa anak-anak murid pastikan buat ulang kaji, tengok buku dan mengingat tokoh-tokoh dan isi-isi penting dalam pelajaran ini. Okey, itu saja. Jumpa lagi akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. Itu saja. Assalamualaikum.